Menjaga kecemerlangan sukan negara. Sekian kesinambungan hujah akan diteruskan oleh rakan yang berhormat ketiga. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat. Sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, nampaknya usul dan isu perbahasan semakin hangat dibicarakan dan akan terus dihujah. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Nur Atikah Mian, pihak pembangkang kedua, untuk mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Silakan Yang Berhormat. Adat berkampung-kampung dipertahankan, adat bermukim, mukim dipertahankan, adat berdebat, usul dipertahankan, habis-habisan. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, barisan pihak kerajaan serta warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hujah saya bentangkan, izinkan saya membidas hujah pihak kerajaan kedua yang ada mengatakan, sikap positif membentuk sukan Syahrin Zulkifli memang positif, maka cemerlanglah bowling di mata sejagat. Soalnya, mampukah dengan hanya bowling, dengan hanya situasi, seluruh sukan menjadi cemerlang? Kita ada jurang yang sangat luas, sukan yang bagus, sangat, tapi bola sepak, keranjang, balapan, semuanya tak konsisten. Setahun menang, 4 tahun tak jadi. Bagaimana? Hakikatnya, kita bersandar pada satu acara, 9 lagi kecundang. Jadi, bolehkah cemerlang? Pihak kerajaan juga, Perdana Menteri juga ada mengatakan, kecemerlangan sukan berlandaskan faktor kemanusiaan. Cemerlang tidak ada kayu ukur yang terbaik. Cemerlang bagi kita belum tentu bagi orang lain. Sebagai contoh, Dato' Azhar Mansur mengakui dia diiktiraf kerana dia yang pertama melakukan di Malaysia. Tapi secara peribadi, beliau sendiri tidak berpuas hati kerana layarnya patah di tengah jalan, sehingga kan matlamat pribadinya tidak 100% tercapai. Bagi kacamata orang seperti dia, tidak cemerlang kerana gagal mengawal angin. Dia hanya cemerlang di mata kita, tapi realitinya tidak bagi kepuasan pribadinya sendiri. Jadi, apa sebenarnya cemerlang bagi YB? Kini izinkan saya membentangkan hujah pertama saya di bawah kata kunci. Sikap positif tidak seiring keupayaan. Itulah hakikat sebenar atlet negara kita, YB. Mereka cukup aktif, mereka cukup positif, mereka cukup agresif, malah mereka cukup bersemangat. Tapi sedarkah YB? Tak segagah manapun fikiran, sekuat manapun azam, tidak akan tertunai untuk menjana kecemerlangan sukan negara. Keupayaan fizikal atlet kita berbanding atlet luar negara alangkah sedihnya. Selangkah kita, 3 langkah mereka. Sekuat kita, sekuat mereka, 3 kuat kita. Ya, silakan. Yang berhormat ada bukti ke tentang kenyataan yang berhormat serta tadi? Sukan si kita menghantar atlet tidak berjaya berbanding dengan luar negara. Itulah yang ingin saya tampilkan. Tuan Yang di-Pertua serta warga persidangan sekalian, kita saksikan pula jago pelumba negara Ketua di Langkawi. Betapa kegemilangan kita di tengah kegahan atlet luar negara. Tempat ke-28 berbanding tempat ke-8 pada tahun lalu. Itu pun setelah bertungkus-lumus berlatih, memerah tenaga dan upaya. Nah, jelas bukan? Inilah hakikat sikap positif perlu disulami bakat dan keupayaan fizikal. Tuan Yang di-Pertua, kecemerlangan sukan tidak akan direalisasikan jika bersikap positif tapi tidak diiringi keupayaan akademik. Berapa ramai atlet kita seperti Quran David dan Brian Jehan Siva, mereka beruntung YB menaik kesedaran intelektual yang boleh mencerna ilmu demi sukan negara. Sesungguhnya, tahap akademik mempengaruhi atlet melihat matlamat dan wawasan jauh ke hadapan. Jelas,
tiada sikap positif, tiada bakat dan keupayaan, kecemerlangan tak mampu dicapai. Tegasnya, kecemerlangan sukan belum tentu dicapai kalau sikap positif sahaja menjadi sandaran. Yang berhormat, usul ini membicarakan atlet bersikap positif dari semua aspek, bukan bersikap negatif. Yang berhormat jangan hendak mengubah usul pula. Di sini saya ingin pertegaskan bahawa sikap positif semata-mata tidak boleh menjana kecemerlangan sukan negara. Tuan Yang Diperkuasa, warga persidangan sekalian, ujar saya yang kedua di bawah frasa sikap positif mematlamatkan misi pribadi. Teori pengukuhan skandal dan tondet sudah cukup untuk membuktikan bahawa ganjaran mampu mendominasi pemikiran dan tingkah laku untuk bertindak. Inilah hakikat atlet negara kita YB. Cukup aktif, cukup agatif, semata-mata dikabuli ganjaran. Justru, fokus mereka ialah cara dan bagaimana misi pribadi tercapai. Saya petik kata-kata Dr. Tengku Azmadi bin Muhammad bahawa seseorang yang menjangkakan kejayaan meletakkan fokus hanya pada cara untuk berjaya, maka niat telah menghalalkan cara. Sehubungan itu, kita mungkin tidak terkejut apabila diwar-warkan dengan kancah moral yang serius melanda para atlet negara. Wah, lihat begitu positif Azmi Ibrahim sehingga positif juga ujian dadanya. Skuad bola sepak kita bermain untuk ganjaran pribadi, lincah beraksi hanya untuk negeri, tetapi berpaling lari apabila ditawarkan mewakili skuad kebangsaan. Mengapa? Kerana allowance kecil. Skuad bola sepak negara sanggup menerima tawaran tinggi dan bermain dan menjual permainan. Tendensi untuk menarik diri selepas mendapatkan hapuan turut menjadi isu arena sukan negara. Hafiz Hashim, juara badminton All England, turut menyepi setelah matlamat pribadi dilunasi. Sikap beginikah YB yang menjana kecemerlangan sukan negara? Yang jelas, sikap positif atlet hanya untuk berjaya meraih ganjaran, bukannya jujur menjana kecemerlangan hakiki sukan negara. Jelas YB, sikap positif atlet hanya menjana misi pribadi untuk mendapatkan ganjaran. Sekian, terima kasih. Saya mohon usul ditorang. Terima kasih yang berhormat. Hadirin sidang dewan yang dihormati sekalian. Hadirin sidang dewan yang dihormati sekalian. Dewan pada petang ini akan lebih bergema lagi dengan hujah-hujah dan bidasan dari kedua-dua pihak seterusnya. Untuk meneruskan perbahasan isu kita pada hari ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Nur Aliyah Mansur, Menteri Ketiga Pihak Kerajaan, untuk menyampaikan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Persilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Barisan kontradiksi yang kami geruni. Seterusnya ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perdebatan. Tuan Yang Ketua, sebentar tadi kita dapat lihat betapa seorang demi seorang barisan pihak pembangkang cuba mengaburi mata sidang dewan. Izinkan saya membidas hujah-hujah palsu barisan pihak pembangkang satu persatu. Lancang kuning pelayar malam, haluan menuju ke laut dalam. Lantang pembangkang, hujahmu kugenggam, ku dapati kurang asam dan garam. Tuan Yang Dipertua, staf sidang dewan yang saya muliakan, kini izinkan saya